Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya kasihi sahabat saya Ustaz Hambali, yang berbahagia pengerusi, yang berbahagia Datuk ahli jawatan kuasa Masjid Jami'ul Badawi, tuan-tuan sidang jemaah yang dikasihi rahmati Allah. Saya nak ambil tuan-tuan dalam masa yang singkat ini, ada seorang ulama mazhab Asy-Syafi'i yang namanya ialah Abu Sa'id Al-Hasan bin Al-Hasan Al-Yasar Al-Basri, ataupun lebih dikenali sebagai Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini tuan-tuan, dia lahir ketika zaman Khalifah Umar Al-Khattab, iaitu tahun yang ke-21 Hijriah. Maksud dia tidak bertemu dengan Nabi, maka disebut tabi'in. Imam Hasan Al-Basri ini tuan-tuan, dia seorang ulama sufi tapi tak terjurus kepada tasawuf, ulama yang sangat zuhud. Dan Imam Hasan Al-Basri meninggal ketika zaman Khalifah Malik bin Marwan, kerana dia tak setuju sangat dengan kerajaan Umayyah. Dia berada di Basrah, sebab tu disebut Al-Basri, Basrah. Imam Hasan Al-Basri ini, dia nasihat kepada kita 6 perkara. Di antara orang tu, kalau dia tak ambil, maka dia rugi. Apakah 6 perkara ini? Tuan-tuan, kata Imam Hasan Al-Basri, rugi manusia ini apabila dia ada dosa, dia tak nak minta ampun kepada Allah. Dia ada dosa, kullu bani Adam khata' wa khairul qata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam ni silap, ada buat salah. Setiap kesilapan ni ialah taubat kepada Allah. Kita tuan-tuan, bulan Ramadan ni, ingat, jangan jadi hamba kepada Ramadan, tapilah jadilah hamba kepada Allah. Kita ni banyak jadi hamba kepada Ramadan. Ramadan ni pulun tuan-tuan, mana yang tak pernah buat, kita buat. Kan, sedekah ni jangan tanyalah, kan. Sembahyang sunat ni, sembahyang apa semua nak buat, tapi habis Ramadan kita tak buat dah. Kita jadi hamba kepada Ramadan, rugi. Jadilah hamba kepada Allah, tuan-tuan. Sebab apa? Bulan Ramadan ni bulan keampunan. Sebab tu Nabi kata, rugi di kalangan manusia, umatku, bila habis Ramadan Tuhan tak ampun dosanya. Sebab tu dalam hadis kan, riwayat Tirmizi, Bukhari dan Muslim kan, dia kata apa? Man sama Ramadan. Ada riwayat kata man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan mengharapkan keredaan Allah, ikhlas kepada Allah, kerana Allah ampun dosa yang lalu. Maksudnya bulan ni bulan keampunan. Sebab tu Imam Hasan Al-Basri kata rugi di kalangan kita. Bila Tuhan nak bagi ampun dosa ni, kita tak mau ambil kesempatan untuk minta ampun. Dan jangan tinggal tuan-tuan, lepas sembahyang ke, duduk saja-saja, doa ni jangan tinggal. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita jadi imam, tambahkan jamak. Allahumma innaka afun, ada orang tambah Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jangan tinggal tuan-tuan. Sambil tuan-tuan duduk dengar ceramah ni kan, hati mainlah minta ampun. Takut Tuhan tak ampun dosa kita. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, yakinlah kita harap Ramadan ini sebagai pusat tempat tarbiyah kita, supaya berterusan. Lepas ni tuan-tuan, walaupun kita dah habis Ramadan, solat sunat kita buat, lepas Ramadan pun kita buat juga. Sebab apa? Nabi sebut, riwayat oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Apa kata Ibnu Mas'ud? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Kalau tuan-tuan suka main masjid, yakinlah kita akan matilah masjid. Kalau tuan-tuan suka baca Quran, kita akan mati baca Quran. Kalau tuan-tuan suka zikir, kita akan mati dalam zikirullah. Kalau tuan-tuan suka dalam majlis ilmu, kita akan mati dalam majlis ilmu. Sebab apa? Nabi kata al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang dengan siapa yang dia suka. Saya cerita tuan-tuan, pengalaman saya bawa umrah 2017 ataupun 16 itulah. 2017. Seorang pakcik daripada Teluk Intan. Dia ni polis pencen. Saya nak kaitkan dengan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka.
Suka macam mana? Sampai di Madinah dia tak larat. Dia larat tuan-tuan, dia tak makan. Dah tak makan, ubat pun dia tak bawa. Saya hari pertama tak jumpa, hari kedua tak jumpa, hari ketiga tak jumpa, hari keempat tu saya pergi tengok sebab tak jumpa dekat Dewan Makan. Pergi tengok dia duduk tidur atas katil. Saya pergi tengok, loh pak cik. Dia angkat tangan, tak larat ustaz. Bini dia boleh tiang. Nak larat macam mana? Bini dia orang pendang. Nak larat macam mana? Ubat pun tak bawa. Orang pergi ambil makanan, main nak suap pun tak mau makan. Dia kata nak makan macam mana? Tak lalu. Tak lalu kena makan lah. Aduh, boleh tok pupek-pupek. Saya pun dengar. Habis tu saya tanya, pakcik, ubat bawa tak? Tak bawa. Panadol mau tak? Tak mau. Ubat pun tak mau. Dia tak mau makan. Lepas tu saya kata, pakcik, kalau air zam-zam saya jampi, minum tak? Air zam-zam tak apa. Dia pun ambil air zam-zam tu kan. Saya pun pusing bagi dia tak nampak. Dalam poket saya ada Panadol Soluban. Saya pelepah 2 biji dalam tu kan. Bagi dia tak nampak duk berbuih tu, saya buat-buatlah jampi kan. Bacalah apa pun. Lepas baca, saya kata, nah pakcik minum. Dia pun pegang minum lah air zam-zam tu. Minum-minum dia berhenti. Awak rasa Panadol? Awak tak Panadol, memang Panadol lah kan. Saya pun katalah, memang air zampi zam-zam ni dia rasa Panadol. Minum. Dia minum habis 2 jam kebah. Saya turun dah pakai kek ihram tu kan. Alhamdulillah dia turun dah, makan dah. Kira sihat dah. Dia kata alhamdulillah pakcik ni kita nak pergi umrah ni. Alhamdulillah ustaz, alhamdulillah. Air zam-zam ustaz jampi berkesan. Kesan apa Panadol kan. Elok sampai kat Bir Ali, kami niat apa semua, terus masuk. Saya jemaah saya senang, saya bagi earphone seorang satu. Jadi saya akan bercakap macam ni lah. Bila saya bercakap, semua dengar. Jadi bila mereka nak marah kat saya tak dengar. Senang lah kan. Jadi saya bercakap, saya maki ke, saya marah kan, mereka dengar lah, saya tak dengar kan. Jadi senang, saya kata, okey jemaah, jom masuk. Mereka masuk, jom tawaf. Habis tawaf, pergi sa'i. Rupanya dia sa'i dengan dia tawaf dengan saya, dia sa'i dengan saya. Habis sa'i kan, saya nak gunting tu, saya kata, pakcik mana saya gunting? Elok saya gunting, ya Allah ampunlah dosa pakcik ni, macam mana gugur yang rambut ni, ya Allah, ampun dosa dia. Teriak dan menangis dia tuan-tuan. Habis balik, saya jumpa di Dewan Makan. Hari kedua tak jumpa, hari ketiga tak jumpa, hari keempat tak jumpa, hari kelima tak jumpa. Saya pergi tengok pula, pakcik. Tengok dalam bilik, tak angkat tangan dah. Saya pergi tengok, loh pakcik awak ni, bini dah boleh tiang. Makan tak mau. Orang bawa makanan benar sedap, nak suap pun tak mau makan. Dia bercakap popek kan. Saya pun dengar kan. Saya kata, pakcik, makcik nak tanya sikit boleh tak? Pakcik lu kerja apa? Dia kata dulu dia polis pencen. Dia ni bukan saja polis pencen ustaz. Dia ni sharpshooter. Tahu tak sharpshooter? Yang tembak tepat tu. Kira kalau polis tu, yang ni penjenayah ni mati. Dia pergi tembak tu ya. Pam! Mati dia tinggal ya. Polis lain selesai ya. Dia abang kata dalam Malaysia ni ada 11 orang lah. Kan? Jadi saya tahu dah syak pakcik ni. Bukan calang-calang orang ni. Ni pakcik so nak balik ni tawaf. Nak tawaf wadak. Nak tawaf widak macam mana? Dia tak cakap ni, dia buat macam ni. Tak larat. Tak larat sangat dah. Saya kata, pakcik macam mana ni nak tawaf widak ni? Tak larat. Lepas tu ada menantu dia. Saya kata, tak apalah. Abang nanti bawa pak mentua ni turun dengan kursi roda sampai dekat Masjid Haram tu. Dia ada skuter. Ada motor tu. Ambil yang double tu. Duduk sebelah, ikat lah kan. Jadi saya ikut belakang. Dia bawa pak mentua dia naik skuter tu. Dia ikat. Saya ikut belakang. Tawaf pertama senyap, ada tak cakap. Tawaf ketiga lembek ya. Tawaf ketiga lemah. Tawaf keempat tuan-tuan dia mati tengah tawaf. Mati dalam wudu. Mati dalam Masjid Haram. Mati pula depan Kaabah. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Saya pun dah dia meninggalkan, kami urus jenazah, jumpa bini dia. Duk teriak. Saya kata, makcik jangan duk teriak. Suami makcik mati ni dalam wuduk lagi. Depan Kaabah lagi. Tengah tawaf lagi. Dalam Masjid Haram. Jamin syurga. So dia kata apa? Pakcik hang tu tak apa dah. Ni, aku main ni 2 orang. Bawa 4 beg. Balik seorang. Siapa nak tarik 4 beg? Dia kata. Dia duk pening pasal nak tarik beg tu. Saya kata, pakcik, makcik jangan susah hati. Kami tarik kan. Ustaz sembang derah. Kata ni, saya tak larat jalan. Tak apa, kami urus. Ni, pakcik ni. Dia kata, pakcik ni tak apa dah.
Saya pun heran, tak apa dah macam mana. Dia hidup ustaz, pencen polis, hidup dia masjid. Layak dia mati dalam masjid. Hidup dia rumah Allah ustaz. Dia layak mati depan Kaabah. Tengok, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Pencen dia masjid. Dia mati rumah Allah dalam wuduk, tengah tawaf lagi. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, kalau kita hidup suka main rumah Allah, jaminlah kita mati rumah Allah. Kalau hidup suka baca Quran, kita mati baca Quran lah. Kalau hidup kita duk buat baik, kita mati buat baik lah. Sebab itu ini kesempatan yang ada, dikata Imam Hasan Al-Basri. Bulan taubat kepada Allah. Jangan tinggal tuan-tuan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta taubat sungguh pada Allah. Satu cerita lagi. Boleh no? Boleh? Dia kalau tak cerita tuan-tuan lena. Dah lapar kan. Saya, kampung saya ni ada seorang Tok Bilal. Tok Bilal ni dia azan tak sedap pun. Tapi masuk waktu dia azan. Masuk waktu dialah yang duk azan. Azan Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Kami dengar ni, dia ni panggil ke halau tau. Tak sedap. Dia azan tak sedap. Tapi masuk waktu dia azan. Masuk waktu dia azan. Satu hari tuan-tuan, dia kayu bersekat ni, kayu bersekat. Kira dia akan lawan arus. Kereta, lori apa, mai, nampak cahaya dia akan lawan arus. Jadi senanglah dia boleh elak. Rupanya dia nak nampak kereta tu lampu, boleh elak. Dia tak tahu kereta tu tak nampak dia. Kereta tu hantam dia tuan-tuan, jatuh dalam longkang. Pukul 10 pagi baru sedap. Orang duk tunggu mana azan subuh ni. Kalau sebut nama bentaulah Pak Mit ni. Mana Pak Mit tak mai ni kan. Ish, dia tak azan pun. Jadi dia duduk dalam longkang tu, pukul 10 baru sedap. Sedap tu, oi, tolong. Orang buat tak tahu. Dia guna apa? Dia azan. Allah Akbar. Allah Akbar. Orang kata, awak dengar suara azan mana? Dalam longkang 10 kaki. Tahu tak longkang kat highway tu kan? Dalam, duduk dalam tu. Rupanya patah tangan. Patah paha. Dia pangkat dia. Pergi Sebarang Jaya. Doktor buat x-ray. Doktor kata ni, pakcik, esok kita nak buh besi. Tahu dia kata apa? Tak payah, saya nak mati dah. Dia kata. Kalau buh besi, buat berat, angkat masuk dalam kubur. Dia kata. Buat berat kan buh besi. Dia kata. Tak payah, saya nak mati dah. Dia kata. Tak apa, nanti anak saya mai, bawa balik, saya berubatlah bumah-bumah kampung, tak apa. Bawa balik tuan-tuan, elok sampai sebelum maghrib, dia habaq kat anak dia. Hampir panggil geng-geng apa masjid mai. Buat apa? Mai baca Yasin. Mai baca Yasin, kami pergi baca. Kami baca, dia baca. Kami baca, dia baca. Elok separuh dia angkat tangan. Mai Ustaz, suruh ayah saya, pergi ajak. La ilaha illallah, dia bersebut. La ilaha illallah, mati tuan-tuan. Mati dengan kalimah Allah. Kalau hidup kita dengan muazzin, mati dengan kalimah Allah. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Betul tak? Hidup dia dengan kalimah Allah, mati dengan kalimah Allah. Sebab tu yakin tuan-tuan, kalau hidup kita ni ada dosa. Ini ambil kesempatan untuk taubat bulan Ramadan ni. Yang kedua apa? Yang kedua, ada ilmu tapi tak amal. Kita ni dapat ilmu tuan-tuan, kita duk tangguh bila nak beramal. Tuan-tuan, jagalah hak Allah. Allah bagi urus hak kita. Kita banyak ni kita duk bagi ruang kepada dunia. Kita lupa urus tentang dunia, hak Allah. Allah akan urus lapang dunia. Tuan-tuan, kita kadang-kadang duk kata, imam dengar kuliah ni buang masa. Sebenarnya kita menunaikan hak diri kita kepada Allah. Allah akan uruskan hak kita dunia. Tuan-tuan jangan susah hati, dia akan lapang dunia ni. Kan kita belajar ilmu, kadang-kadang menentu ilmu ni rasa rugi. Ni Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan jalan tuntut ilmu, Allah mudah jalan masuk syurga. Ni kita dulu ni jalan masuk syurga, dan disebut ini ialah taman syurga. Ni taman syurga ni. Tuan-tuan nak tahu taman syurga, ada orang boleh lena. Boleh tuan-tuan, tu nama dia taman syurga. Bagi-bagi salam, assalamualaikum, dia boleh lena dah. Boleh lena dalam kuliah. Hebat tuan-tuan taman syurga ni. Sebab tu tuan-tuan dikasih ambil peluang ni tuan-tuan. Ada ilmu apa? Sebab tu kata ulama, al-ilmu bila amalin kasajar bila samar. Ilmu ni kalau tak amal macam pokok tak ada buah. Kalau pokok tak ada buah, buat apa tuan-tuan? Ayah saya ajak, dia kata kalau pokok tak ada buah, mula-mula hampir baca Al-Qari'ah. Kan dulu kan orang petua, orang tua kita pegang golok tu, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Sebab nak habaq kat pokok tu, weh nak kiamat dah bila nak buah. Kan?
Baca Al-Qari'ah tak jadi buah juga. Kita buat apa? Tabang terus ya tuan-tuan, tanam lain lah. Macam tu. Manusia bila ada ilmu tak nak amal, dia macam pokok tak ada buah. Kan? Mengaji punya hebat, tapi tak ada amalan yang kita buat bertambahan. Sebab tu rugi kata Imam Hasan Basri, bila ada ilmu tidak beramal. Amallah walaupun sedikit. Macam tuan-tuan dapat doa tadi kan. Amal tuan-tuan. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Satu lagi doa jangan tinggal. Saya nak bagi 3 doa ni. Satu lagi apa? Minta supaya apa ibadat yang kita buat ini supaya elok. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inna, ya Allah perelokkan akan Allahumma a'inna ala zikrika, maksudnya perelokkan akan mengingatimu, wa syukrika dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, maksudnya perelokkan akan amalanku. Jadi ya tadi apa? Ya Allah bantukan aku mengingatimu dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan perelok amalanku. Kita semayang pun tak khusyuk. Tuan-tuan semayang khusyuk tak? Jangan nak bohong lah, sama lah. Angkat takbir 40 tahun baca Fatihah, tak payah hafal, automatik keluar, betul tak? Automatik keluar. Allah Akbar. Saya pernah tuan-tuan ada seorang kawan balik Mesir. Dia beli kereta baru, parking macam itulah, tempat penceramah. Rupanya tuan-tuan, kereta baru lupa kunci. Dia baca punya sedap ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita belakang tu duduk layan kan. Rupanya dalam dia duduk baca Fatihah, dia duduk fikir kereta tak kunci. Dalam otak dia kan. Kami tahu macam mana. Sebab dia masuk tangan dalam poket. Dalam jubah tu dia tekan remote. Tot tot. Kami kata loh Pak Imam kunci kereta. Main dengan tak kunci. Kereta baru orang Kebas ni. Saya main masjid ni dulu tuan. Tahun tak silap 2005. Masa tu imam daripada Mesir jadi imam. Saya duduk tahun tu. Masa tu ada kemah kan, ada kemah. Saya parking bawah kemah tu. Keluar-keluar depa kebas motor aku tuan-tuan, hilang. Hilang motor baru beli seminggu. Expire. Kau ajak tu siapa kebas motor. Sampai kesut tak jumpa. Lepas tu lah ni kalau main masjid ni aku tak naik motor dah tuan-tuan. Hilang. Baru seminggu tuan-tuan. Allahu Akbar. Mereka buat macam mana. Tu nak bagi tahu. Kita semayang pun tak khusyuk. Tapi minta wa husni ibadati. Supaya Allah terima amalan kita. Sebab apa? Semayang kita ni kata Datuk Dr. Renjit. Macam kita jalan atas batas bendang. Kan? Batas bendang kan. Saya duduk ceramah di Selangor kan. Mereka bila sebut bendang. Rupanya bila tengok pokok tu. Pokok padi kan. Mereka tak panggil pokok padi. Mereka panggil pokok apa? Pokok beras. Aku nak tergelak pun dah. Dia tu pokok beras tu. Orang tak panggil pokok beras pokok padi. Sebab mereka tak pernah tengok. Bila sebut batas bendang, mereka tak tahu. Batas bendang ni sekaki lah, kan. Dia lembek. Kita berjalan macam mana? Dia akan jatuh. Jalan jatuh. Kata Datuk Dr. Harudin, bila jatuh naik balik. Macam tu semayang. Jatuh, dia pergi merata. Dia pergi Allahu Akbar, Fatihah 40 tahun. Tak payah hafal. Kan, rokok automatik keluar. Sami Allah liman hamidah automatik keluar. Jadi macam mana? Dia pergi merata. Tengah duk angkat takbir, imam pun sama. Allah ke bini suruh beli apa? Tak lagi. Nak buka besar kan. Tapi jangan biar pergi tarik balik. Oi, beli apa sembahyang ni? Kena tarik tuan-tuan. Kita jaga. Maka kita minta wa husni ibadati, minta perelok amalan kita. Minta tuan-tuan, minta. Minta bagi elok supaya Allah terima. Mana nak tahu tuan-tuan dengan sembahyang kita tiba-tiba dalam masa dua rakaat kita khusyuk. Yang tu Tuhan terima tuan-tuan. Sebab amalan kita belum tentu masuk syurga. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga apa? Ada di kalangan kita, kita tidak mensyukuri apa yang nikmat Tuhan bagi. Tuhan bagi kat kita macam-macam tuan-tuan. Mata boleh melihat. Tuan-tuan tak syukur, tak tahu. Ni saya pakai cermin mata tuan-tuan. Dulu tak pakai. Saya kan kalau wiring-wiring ni aku pandai lah kan. Pandai lah kan. Lampu tak menyala. Bini abang, bang. Lampu tak menyala, naik atas bumbung tu. Pergi kodek kan, pergi kodek. Pergi tengok, oh wayar terkeluar daripada konektor tu. Ni cermin mata tak pakai. Duk perembang. Allahu Akbar. Tak boleh nak jolok tu, hak macam tu. Mana ni? Duk depan lagi tak nampak. Kan, kita dah 54 kan. Lagi jauh, tak nampak. Lah kali tanya bini, Yang. Oh bini panggil Yang, nampak. Yang, kau main cermin mata. Dia pun okey sambut bang, sambut. Lambung kena cili jatuh berkecai cermin mata. Kita dah 2 rakaat tu kan. Yang pi lambung sepa naik tangga pi bagilah kan. Dah ingat boleh pecah. Duk punah tu.
Sejam lebih nak masuk lubang tu. Dalam hati, ya Allah, dulu aku ada mata boleh tengok. Lah ni Tuhan tarik nikmat. Baru rasa, ya Allah, syukurnya dulu. Tak nampak ni, tak pakai ni, tak nampak ni. Tak boleh lah nak bos keluar. Allah, tuan-tuan, ni sementara kita ada mata Tuhan bagi, banyak tak bersyukur. Tuhan bagi tangan dekat kita, boleh pegang macam-macam, tak bersyukur. Satu hari, tuan-tuan, kita akan bangun, tak larat dah angkat tangan. Masa tu baru teriak, ya Allah, nikmatnya dulu tangan boleh pegang. Telinga boleh mendengar, kaki boleh jalan, perut boleh kenyang, mulut boleh makan. Banyak nikmat Tuhan bagi tapi tidak bersyukur. Kata Imam Hasan Basri, banyak di kalangan kita Tuhan bagi nikmat tapi tidak bersyukur. Yang keempat, tidak ikhlas dalam ibadat. Ibadat kita ni kadang-kadang nak tunjuk ke orang, kan? Kadang-kadang bagi sedekah. Sedekah kalau kita punya jangan tunjuk. Tapi kalau orang bagi duit kat kita suruh bagi kat orang, itu kena tunjuk. Kan, kita kutip duit apa masjid punya, tiba-tiba kena bagi bantu. Yang tu kena tunjuk sebab bukan duit kita. Tapi kalau duit kita, jangan tunjuk. Tapi yang paling ikhlas ni saya nak cerita tuan-tuan, ikhlas kita bantu manusia, kadang-kadang tak nampak ikhlas. Ikhlas masa mana tuan-tuan? Tuan-tuan bantu binatang. Kan, tuan-tuan bagi makan binatang, kucing. Tuan-tuan ikhlas tak? Bantu manusia kadang-kadang nak minta projek dan sebagainya. Dia. Ada tak tuan-tuan bagi makan kucing? Jangan lupa projek Ada tak? Tak ada, ada tak? Ikhlas tu. Ada tak? Makan tak pergi hang lupa angkat kain. Ataupun hang lupa nak tutup pintu, tak ada. Saya ingat tuan-tuan, ada satu binatang kucing Saya tak suka kucing tapi kalau dia main saya bagi makan Dia main rumah saya. Dia panggil tu. Kira lapar tu kan. Saya pun tengok kucing ni lapar. Kita pun ambil sardin dalam peti air tu bagi makan. Dia makan dalam keadaan lapar. Maksud dia ucap terima kasih apa. Kita pun tak faham kan. Mungkin dia kata terima kasih Ustaz, terima kasih kan. Setiap hari pukul 1 sampai. Pukul 1 ya. Panggil nama kita pun ambil bagi makan. Satu hari saya tak ada di rumah, saya duduk di sekolah. Dia main, bini saya duduk kata kan. Bini saya pun macam cakap tu. Ustaz ada duduk tu sekolah Rupanya dia pergi cari tuan-tuan di sekolah. Pergi cari, jumpa saya. Saya tengok, kucing ni lapar. Saya pun tanya budak, ada tak baki-baki makanan? Ambil dia makan semua tuan. Panjang lah dia sebut. Mungkin dia tak masih, Ustaz, lapar ni, cari hang tak jumpa apa. Makan semua, makan. Mungkin dia doa kot kan. Kita pun tak tahulah. Saya pun tengok-tengok dalam akaun ada duit. Awak banyak sangat duit ni. Cek balik, mana siapa transfer duit banyak ni? Rupa-rupanya tuan-tuan, saya pernah ceramah satu jabatan kerajaan. Lebih kurang dalam 4 tahun, 3 tahun. Mereka buat kursus motivasi 3 hari 2 malam. Mereka tak bayar, brochure keluar tak bayar. Mungkin mereka teringat balik kot. Dia bawa masuk, saya tengok. Dalam hati, ya Allah, aku bagi makan kucing ni bah. Tuhan murahkan rezeki. Sebab keikhlasan tuan-tuan. Kita bantu manusia, kadang-kadang nak minta balasan. Tapi bantu binatang, walaupun benda simple. Saya ada kawan saya tuan-tuan, nama Ad. Tuan-tuan kalau pergi market Bala Batas tu, tuan-tuan tengok kucing, banyak dia bagi makan. Tuan-tuan tengok, rezeki dia tak pernah kurang tuan. Saya tanya dia, hang susah tak? Aku tak pernah susah dia tak. Apa rahsia hang? Rupanya saya tahu tuan-tuan, di market Bala Batas tu tuan-tuan tengok, kalau kucing ramai duk kumpul tu kawan saya. Nama Ad. Allah, bagi makan kucing tu tak? Dia bagi bukan bagi makan benda yang hak buang tu. Bagi makan elok. Nasi hak elok, hak goreng elok. Allahu Akbar. Tentu keikhlasan kita dalam ibadat tuan-tuan. Allah murah rezeki, Allah angkat darjat kita dan Allah bagi yang terbaik untuk kita. Seterusnya tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Tidak redha dengan ketetapan Allah. Kita bahagia bukan kerana kita duit banyak. Kita bahagia bukan kerana rumah besar, isteri cantik. Kita bahagia pasal apa? Ada orang dia belagak dengan rumah besar. Rumah terakhir kita liang lahat ya. Kita beragak dengan kereta baru kan. Kereta kita terakhir dengan jenazah ya. Kita bangga dengan baju kita yang cantik. Baju terakhir kita kain kapan ya, 1 meter RM4 3 rupang. Kita bangga dengan perfume yang wangi. Perfume kita terakhir kapur baru ya. Kita nak bangga apa tuan-tuan? Sebab tu kita dalam hidup kita ni carilah tuan-tuan keredaan Allah. Sebab tu bahagia ni bila kita redha apa Tuhan bagi. Sebab tu kadang-kadang ni kan, tuan-tuan, kita ni masuk syurga, tuan-tuan nak tahu hebat seorang suami macam mana? Tanya isteri dia. Ustaz Ambali je nak.
Bini dia kata, baguslah ustaz, oi. Suami saya ni. Baguslah tu. Tapi kalau tak ada, kita tanya, suami macam mana? Boleh pakai. Something wrong lah tu. Sebab apa? Kita tidak mencari kebahagiaan sama suami isteri. Sebab tu tuan-tuan, suami isteri yang baik ni kadang-kadang dia boleh faham. Boleh faham macam mana? Sebab bukan kerana handsome, bukan kerana cantik, bukan kerana cun. Bila dia boleh faham sampai dia tengok riak kita pun dia tahu. Saya kahwin dengan isteri saya 30 tahun kan. Kadang-kadang saya tengok, aku nak tipu tak boleh. Kadang-kadang dia masak sedap, kita balik-balik, kita dah makan dah. Tapi nak berlakon tak makan. Dia tahu. Makan lagi. Tak lagi. Bohong makan tu. Dia tahu. Saya penuh tuan-tuan. Yang kata hebat isteri ni, dia boleh faham. Sebab apa? Dia terima seadanya. Tengah duk makan rumah kenduri. Ustaz kan makan slow. Saya masa sampai tu, yang sambut saya pengantin lelaki. Badan sadur ni, V-shape. Kira six pack lah Ustaz, six pack. Tiba-tiba, tengah duk makan tu, DJ kata, okey, kita menerima kedatangan pengantin perempuan. Saya persilakan pengantin lelaki dan perempuan untuk naik ke pelamin. Rupanya pengantin lelaki ni V-shape ni, jalan macam Malik Noor. Kakak agak-agak mau tak? Suami macam tu. Aku tengok berhuduh kan jalan macam tu. Tapi ada orang minat macam tu. Saya tengok, dahsyat ni. Tengok pasangan perempuan, gemuk nak membuih. Saya angkat kepala, tak cakap apa pun, angkat tengok. Saya tengok, kita pun terlayak-layak lah. Isteri saya kutir saya. Dia kutir tau. Saya kata, pasal apa? Tu kata kat orang. Aku kata apa pun tak lagi. Dia boleh baca tau. Tapi dalam hati saya memang saya kata apa pun, gemuknya. Tengok, isteri hebat tak? Sampai macam tu. Sebab apa? Dia redha suami dia seadanya. Itu nama bahagia. Kita banyak komplain. Allah, suami perut boroi. Sama tuan-tuan. 5 tahun tuan-tuan. Lepas tu boroi lah. Dengan susah hati. Kita komplain suami kita ni macam-macam. Suami orang lain pun sama ya. Ada yang jumpa saya. Ustaz, saya menikah dengan suami saya. 5 hari dia boleh lena. Hari ke-6 tak boleh lena lah. Dia kata apa? Berdengkok punya kuat. Dengkok macam mana? Agak-agak biasa ke? Dia pitching tinggi dia tak? Macam mana? Bunyi macam sombong kapal. Tahu sombong kapal? Sampai dia kata saya terduduk. Tengok bila kapal ni nak berhenti ya tak? Kita komplain pasal suami orang sombong kapal. Suami orang lain pun sama ya. Ada yang tidur cakap ada. Menjumpa saya, ustaz, saya sampai pening ustaz. Suami saya bercakap. Kalau cakap faham tak apa juga. Ni tak faham apa. Saya pun sama. Isteri saya komplain. Kadang-kadang saya ceramah kan. Terlebih ceramah. Balik. Saya tidur. Ceramah lagi. Alhamdulillah. Bersyukur kita. Sampai bini saya kata, bang, sudahlah bang. Taklah dengar dah bang. Sama aja. Yang penting apa? Kita redha apa Tuhan bagi. Bahagia kita. Dia banyak komplain tuan-tuan. Suami tidur berdengkok. Saya ingat ayah saya kan. Hidup dengan mak saya 60 tahun lebih. Kira kami buat family day, mak tidur dengan bini ya. Ayah tidur dengan kami. Ayah tidur punya kuat tuan-tuan, berdengkok. Dia jenis bunyi macam motorbot tu. Dah bunyi, semua anak cucu semua bangun, tak boleh lena. Dia boleh berhenti pula. Semua, mati ke orang tua ni. Dia boleh sambung balik. Lah. Besok pagi, mak nak tanya, hidup dengan ayah berapa lama? 60 tahun. Mak boleh tidur dengan ayah. Bunyi macam motorbot. Tahu dia kata apa? Motorbot pun tak apa. Dia kata, ayah hang tidur sebelah aku. Cuba bayang motorbot tu tidur sebelah perempuan lain. Betul kan tu? Tidur belah madu ke mana? Jam. Kita redha tuan-tuan, bahagia. Ni abang-abang kita ni kan. Ni kita nak raya ni. Orang lelaki yang paling meluat dalam hidup apa dia? Tahu tak meluat dalam hidup? Apa dia? Shopping. Betul tak? Betul tak? Ustaz shopping suka tak? Shopping. Kalau sini ada yang lelaki suka shopping, geng sajat lah tu. Kita beletiak tak apa lagi. Saya kalau beletiak, saya tak apa. Saya kalau bini saya tidur, dia tak beletiak, saya kejut dia. Tolong beletiak saya. Sebab rasa macam lagu tau. Ni syok, Elena. Tapi shopping, Allah. Saya sanggup duduk dalam kereta 5 jam. Tak tahan tuan-tuan. Agak-agak shopping 5 jam, saya ada 5 anak perempuan. Seorang lelaki lah.
dengan bini saya 6. Depa perempuan pergi shopping 5 jam. Balik-balik depa shopping tak? Depa main jumpa, dia kata apa? 5 jam. Tak jumpa. Aku kok geram. 5 jam tak jumpa. Kita 20 minit. Betul tak? Senang kita pergi ambil barang. Sebab tu orang perempuan ni kalau kita faham senang. Kita akan redha tuan. Tu bahagia. Orang perempuan dia banyak daya memilih. Daya memilih tuan. Orang lelaki senang. Sebab tu spender orang perempuan ada satu kedai khusus. Spender orang lelaki ada tak kedai khusus? Tuan-tuan pergi masuk belet, tarik, lu pakai tak? Tak ada kan? Saya pernah tuan-tuan, bini saya nak masuk dalam kedai tu lah. Khusus pakaian wanita. Kita takkan nak masuk pakai kepiah macam ni, kepiah putih pula tu. Pakai baju kan, baju apa? Apa orang panggil apa? Yang tu, kurta. Jadi kita duduk luar lah. Takkan nak masuk. Dia masuk. Elok dia masuk, dia buat apa? Dia tengok saya, dia buat macam ni. Bang. Dia panggil, suruh masuk tuan-tuan dalam hati. Kepiah weh, kepiah. Takkan nak masuk. Dia panggil lagi. Mai. Dia panggil kali kedua. Kepiah, ustaz, takkan nak masuk. Tu, spender perempuan tu. Dia panggil kali tiga. Dia buat dengan mata tergigil. Mampu ya, tak masuk lagi, siap lah lagi tuan-tuan. Naik lah kereta, dia belecak daripada tolak dekat mall sampai rumah. Masuk, takkan nak masuk. Pakai kepiah. Duduk depan pintu cermin tu. Duduk. Orang lalu semua tengok. Ustaz ni teruknya, duduk usia sepeda perempuan. Dia pun kata juga tuan-tuan. Hidup ni tuan-tuan. Jenuh buat baik orang kata, buat jahat lagi orang kata. Jadi kita ni duduk. Allah nak masuk tak masuk. Bini duduk panggil, duduk tepi tu lah. Tiba-tiba dia pegang spender, dia tunjuk kat saya. Bang, color ni okey tak bang? Tuan-tuan payang dia tunjuk color dia okey tak okey. Saya kata, weh hang pakailah, siapa nak tengok? Aku yang tengok. Itulah isteri kita. Abang redha bang. Bahagia. Isteri ustaz pun sama. Sebab tu kata Imam Hasan Basri, banyak kita ni tak redha apa Tuhan bagi. Komplain aja. Bini tak comel macam mana. Hidup 30 tahun dah. Saya kahwin dengan isteri saya, memang cutting mula tu 36, 36. Naik motor cukup syok. Dia peluk rapat tu. Sampai ke trafik light merah tu. Berhenti tu. Dia belaga. Oh, syok tuan-tuan. Lah ni 30 tahun dah. Haram berat tak belaga-belaga. Nak belaga apa? Dia pegang saat belakang tu. Redalah, itulah ketentuan Allah. Bahagia tuan-tuan. Kita komen kan. Sebab tu kalau bolehlah isteri ni sementara Ramadan nak habis ni doa baik-baik untuk suami kita. Sebab Allah bagi yang terbaik untuk kita. Ya Allah, ampunlah dosa suamiku. Kan kadang-kadang kan hari raya tu cium pun macam tak cium tangan je pun. Bang, minta maaf bang, kosong. Dia letak macam tu kan. Apa salah ni suami kita kan? Pegang tu cium tangan. Saya psikologi kan. Dia lain tu. Try tuan-tuan. Kakak-kakak lah kan. Bang, panggil abang. Ini Pak Hang, minta maaf. Pak Hang, Tok Hang bodoh. Dia doa tau. Seorang isteri yang hebat, dia doa untuk suami dia. Bang, maafkan saya. Kita panggil yang elok. Ini panggil bini. Hud bodoh. Panggil lah yang. Baru ni ada seorang, saya pergi Mekah bulan 3 Ustaz. Dia umur 68. Dia nak beli barang, duit tak ada. Dia panggil bini dia. Darling. Panggil darling. Aku dengar berbulu tumbuh. Panggil darling. Saya pun tanya, pakcik, umur apa? 68. Panggil bini darling. Bini dia pun mai. Dia kata, aku panggil darling sebab aku nak pinjam duit. Rupanya duit tak ada. Kan? Kalau tak ada pinjam ikut suka aku nak panggil apa-apa kan. Panggil elok darling yang. Ni ada yang panggil B. Ni orang baru ni, yang geng-geng baru ni. B. Saya tanya dia pasal apa? Panggil B. Daripada kalimah orang putih habi. B panggil B. Saya kata kenapa tak tambah ba? Panggil lah elok yang abang kan. Panggil elok. Doa tuan-tuan. Saya ingatlah pernah ada seorang pakcik saya dipendang. Dia panggil bini dia apa? Macam azan Zuhur. Yang kan azan Zuhur. Hayya 'alas salah. Dia panggil yang bini dia keluar. Tua dah tuan-tuan, berkedut dah, angkat ayak kopi. Maksud dia panggil panggilan yang tu ayak kopi lah tu. Kalau yang teh
Maksud dia tahu lah. Yang ayat kopi mai. Minum Ustaz? Bini dah kata. Makcik tu lah. Elok makcik tupi. Saya tanya pakcik panggil yang tu. Umur berapa dah? 78. Makcik 76. Panggil yang. Tahu dia kata apa? Aku panggil yang sebab aku dah lupa nama dia. Rupanya nama pun lupa dah tuan-tuan. Takut silap. Tak apalah, panggillah. Kurang-kurangnya apa tuan-tuan? Kurang-kurangnya sebagai doa. Kita redha tuan-tuan. Bahagia. Yang terakhir. Sikit-sikit. Yang terakhir, Allah Akbar. Yang terakhir, rugi di kalangan manusia, kata Imam Hasan Basri, apabila dia pergi ziarah jenazah, dia tak ambil iktibar. Berapa ramai yang mati tuan-tuan? Kawan saya dalam COVID ni 6 orang meninggal. Mati tuan-tuan. COVID. Kita tengok kan kawan-kawan kita kan tak ada seorang-seorang. Tapi kita tak ambil iktibar. Tuan-tuan, Allah dah tetap 3 untuk kita. Pertama, jodoh. Jodoh jangan susah hati. Kalau kita soleh, kita akan dapat isteri solehah. Jangan susah hati. Jangan susah hati. Syarat dia, kita kena soleh. Yang kedua apa? Allah tetap rezeki kita. Rezeki kita Allah tetap. Kita sibuk cari rezeki. Kadang-kadang semayang tak pun dah. Ada orang macam tu. Sibuk cari rezeki. Tiba-tiba tuan-tuan, Allah, puasa pun tak. Sedangkan dia tak tahu ketetapan yang ketiga apa. Kematian yang menanti kita wajib. Ni keluar ni mungkin kita meninggal lepas ni. Kita duk sibuk tuan-tuan dengan dua ni. Jodoh kita, rezeki kita. Kematian kita tak tahu. Ramai yang dah meninggal kawan kita masa COVID. Apa persediaan kita tuan-tuan? Sebab tu satu doa yang terakhir. Supaya apa yang kita buat masa hidup kita ni dalam bulan Ramadan ni akan istiqamah. Istiqamah ni penting. Sebab orang yang istiqamah ni tuan-tuan, dia buat, dia berterusan sampai dia mati. Maka disebut summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Apabila orang yang masa hidup ni istiqamah, masa dia nak mati malaikat turun. Tatanazzalu alaihim malaikah. Apa? Malaikat ni kata apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Ketika dia nak mati ni, orang yang istiqamah ni, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah. Malaikat akan bagi tahu syurga menanti kamu. Syarat dia istiqamah. Apa kita buat? Mesti berterusan sampai penghujung hayat kita. Kita letak pada Allah lah, Allah nak masuk syurga, neraka. Tapi kita yakinlah kita duk buat baik, takkan Tuhan nak masuk neraka atau tidak. Jamin syurga Allah. Dan doa ni jangan tinggal. Apa dah doa ni? Saya bagi tadi tuan-tuan, 2 doa tadi. Yang ketiga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan tinggal doa ni. Ada pertama, Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau bolak-balikkan hati aku setelah kau bagi hidayah ke aku. Ini Tuhan bagi hidayah kita tuan-tuan. Sebab apa? Kita Islam. Nama dia dah dapat hidayah. Yang orang tak mau semayang, tak mau puasa sebab dia tak dapat petunjuk. Ada orang kata saya tak dapat hidayah. Hidayah dah dapat dah tuan-tuan. Tuan-tuan dalam hidayah Allah Islam. Yang tak mau ibadat, yang tak mau buat benda baik kerana tak dapat petunjuk daripada Allah. Itu beza dah. Minta, jangan bolak-balikkan hatiku setelah kau bagi hidayah kepadaku lah. Memang dah dapat hidayah kita. Kerana apa? Engkau apa? Engkau gunakan kami rahmat. Minta rahmat Allah supaya kita masuk syurga. Sebab ibadat kita belum tentu lagi. Dengan rahmat Allah kita minta masuk syurga. Dan engkaulah sebaik-baik kurniaan. InsyaAllah saya ulang sekali lagi 3 doa ni, jangan tinggal. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi insya-Allah setakat itulah saja tazkirah saya. Semoga ada manfaat kepada kita semua pada waktu zuhur ini dan insya-Allah kita akan berhari raya pada 1 Syawal. Jangan duk kalut tuan-tuan Isnin ke Selasa ke, 1 Syawal kita raya. Depa duk kalut tu Isnin ustaz, Isnin ke Selasa, 1 Syawal insya-Allah kita akan menyambut hari raya Aidul Fitri, bukan Aidil Fitri. Aidul Fitri. Jadi jangan lupa sedikit peringatan, makan dulu sebelum kita pi solat raya sunnah Nabi. Makan dulu jamaah. Makan dulu, pi solat hari raya Aidul Fitri. Kemudian carilah ramai orang yang ada ni untuk kita memaafkan. Sebab tu Nabi akan lalu jalan ni, dia akan balik jalan ni. Jadi kita yang tak mau salam tu, insya-Allah lepas ni bawa sanitizer tuan-tuan. Salam, pret. Salam, pret.
Amalkan balik. Berasa sunyi tuan-tuan tak syok no. Bila kita tak ada salam dengan. Berasa tak puas lah. Jadi insyaAllah kita mula baliklah. Hari Raya Aidilfitri ni kita memaafkan sebab Allah ampun dosa kita, jamin syurga Allah. Terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.